Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam petang. Syukur Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan solat asar saya, dan seperti yang dijanjikan, insyaAllah saya akan berkongsi beberapa doa mustajab daripada ibu bapa yang mesti dibacakan untuk anak-anak kita, insyaAllah. Apakah pentingnya doa ibu bapa kepada anak-anak? Seharian kita ni sibuk, dan kita sibuk dengan tugasan, kita menguruskan anak-anak, dan kita juga sibuk dengan kerja kita di tempat kerja. Kita ada program riadah, kita ada program dengan orang lain, dan kita mempunyai banyak komitmen-komitmen lain sepanjang hari. Cuma ada sesuatu komitmen yang kita tidak boleh lari, adalah komitmen untuk mendoakan kepada anak-anak. Kerana dengan doa ni kita mengharapkan anak-anak dapat membesar dengan segala kecukupan. Perlu diingat bahawa selain usaha kita, satu lagi faktor kejayaan anak, termasuklah yang saya sebut tadi, yang mereka menerima teguran kita dan juga menerima nasihat kita, adalah anak-anak itu perlu mendapatkan keberkatan. Dan antara cara untuk mendapatkan keberkatan, anak-anak mendapatkan keberkatan, adalah daripada doa ibu bapa. Itu confirm lah, itu memang confirm. Oleh itu, mari kita mungkin amalkan beberapa doa yang insya-Allah akan menjadikan anak kita ni berjaya di dunia dan di akhirat. Doa ini untuk anak-anak kita ni diekstrak daripada Al-Quran, dan agar menjadi rujukan kita sepanjang hari. Sebenarnya saya pun belajar daripada ustazah-ustazah yang ustazah yang berkongsi, dan saya berkongsi balik sebab saya telah tahu, insya-Allah. Jadi doa pertama adalah doa daripada Nabi Zakaria untuk zuriat yang baik. Jadi doa ini asalnya adalah doa Nabi Zakaria yang membacanya untuk memohon keturunan yang baik. Jadi seperti yang kita tahu, Nabi Zakaria diuji dengan ketiadaan anak sehingga lewat usianya. Jadi namun baginda tidak pernah berputus asa, dan sentiasa berdoa agar dikurniakan dengan zuriat yang soleh sebagai penyambung dakwahnya. Akhirnya Allah mengurniakan seorang putera yang mulia, iaitu Nabi Yahya, kepada baginda, bersesuaian dengan maksudnya. Jadi doa ini amat sesuai diamalkan untuk memohon dikurniakan zuriat, maupun untuk memperelokkan akhlak anak kita. Maksud dia, doa ini adalah daripada surah Al-Imran ayat 128. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima doa permohonan. Ini adalah satu doa yang cukup mustajab. Doa kedua adalah doa untuk anak agar diberi rahmat. Jadi kita amalkan doa ini walaupun telah berjaya dan senang dengan kehidupan kita bersama keluarga, di samping meningkatkan kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadi doa ini cukup memberi kesan apabila kita nak anak-anak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak-anak kita mendapat berkat dan mendapat rahmat daripada Allah. Dia maksudnya dia daripada surah Al-Ahqaf ayat 15. Jadi maksudnya, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur dan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu babaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Itu adalah doa yang kedua. Doa yang ketiga adalah untuk anak agar dilembutkan hatinya. Ini juga doa yang sangat penting, sebab kebanyakan daripada challenges sebagai mak ayah ini adalah bila anak-anak hati dia keras, dia tidak mahu mendengar kata. Jadi doa ini dapat mudah-mudahan insya-Allah melembutkan hati anak-anak kita supaya dia sekurang-kurangnya mendengar apa yang kita nak sampaikan. Jadi ia adalah salah satu daripada nama Allah sebenarnya, doa ini yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ini bermaksud maha lembut. Jadi dengan berkat kelembutannya, eloklah kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati anak kita. Doa yang amat sesuai ini dibacakan jika punya anak yang agak degil dan keras kepala. Dia diambil daripada surah Asy-Syura ayat 19.
Maksudnya, Allah maha lembut takbirnya serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya kepada hamba-hambanya. Ia memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan yang telah ditetapkan, dan dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. InsyaAllah. Dan doa yang keempat adalah doa untuk supaya anak kuat dan sabar. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan sedar, kebelakangan ni anak-anak zaman sekarang ni dia mempunyai daya ketahanan mental dan fizikal yang kurang kuat, dan tahap kesabaran mereka juga tidak begitu tinggi. Jadi doa ni insya-Allah dapat membantu mereka jadi seorang yang lebih kuat dan sabar. Sebenarnya doa ini dianjurkan agar ditiupkan pada ubun-ubun anak pada setiap pagi sebelum ke sekolah atau setiap kali selepas solat bersama. So mudah-mudahan mereka akan diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi semua bentuk cabaran hingga mencapai kemenangan di dunia dan akhirat. Dan doa ini adalah daripada surah Al-Imran ayat 200. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran yang mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan yang pertahanan di daerah sempadan, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Ya, ini adalah doa yang keempat. Doa yang kelima adalah doa untuk anak agar rajin solat. So ini juga merupakan salah satu cabaran besar bagi ibu bapa zaman sekarang ni. Bukan mudah sebenarnya mahu menggerakkan hati anak untuk menunaikan solat. Tapi bagi yang telah melakukannya, alhamdulillah, syukur, terutamanya 5 waktu yang telah didisiplinkan. Jadi amalkan doa ini agar kita sentiasa istiqamah dalam mendirikan solat di samping mendidik anak-anak yang menjaga solat. Dan doa ini adalah diambil daripada surah Ibrahim ayat 40. Maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Ini adalah doa. Mudah-mudahan apabila ibu bapa membaca doa ini dapat melemburkan hati anak untuk bersolat. Doa keenam adalah doa untuk agar anak menjadi penyejuk mata. Jadi ini adalah salah satu doa yang disyariatkan kepada kita juga, agar memohon keluarga dan anak keturunan yang dapat menjadi penyejuk pandangan dan juga menjadi penawar di hati. Selain itu, doa ini juga menekankan permohonan kita agar dapat menjadi pemimpin yang baik atau role model yang dapat menjadi ikutan orang-orang bertakwa. Dan doanya adalah daripada surah Al-Furqan ayat 74. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menjadi penyejuk mata kami melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Cukup mendalam doa ini. Syukur. Dan doa yang ketujuh adalah doa supaya dikurniakan anak yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu petikan doa daripada Nabi Ibrahim yang dibacakan ketika membina Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail. Dia adalah diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 128. Maksudnya, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Menghasihani. Jadi insya-Allah dengan 7 doa ini, saya mengharapkan apa yang saya kongsikan juga dapat dipraktiskan oleh ibu bapa. Doa ibu bapa adalah yang paling berkat untuk anak-anak. Jadi kita cubalah. Saya kurang fasih dalam bahasa Arab, jadi saya mesti berdoa dalam bahasa Melayu. Itu adalah sesuatu yang perlu saya akui, dan insya-Allah juga akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang penting itu adalah niat, usaha dan take action, lakukannya. So bila you dah ada kemahiran dalam bahasa Arab, apatah lagilah you perlu doakan, lagilah you perlu buat banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapat keberkatan untuk anak-anak kita. So jadi selain daripada mendapat didikan agama yang sempurna, menyediakan kecukupan, jangan lupa mendoakan anak-anak kita sekurang-kurangnya setiap kali selepas solat. Selepas solat, take a few seconds just to doakan untuk anak. Dan sebagai ibu bapa, marilah kita amalkan semua doa ini dan untuk anak-anak kita, dan semua doa ini
semoga doa ini tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Semoga anak-anak kita mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Saya akan share nanti di dalam Facebook saya, menulis apakah 7 doa yang telah saya sebutkan tadi. Semoga sama-sama kita bermanfaat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.